Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Konsep Insan, Kejadian Manusia dari Aspek Agama dan Falsafah. Oh Allah, you're the light that shines above. You're the reason I never give up. You're the one I try for, live my life. Pengenalan. Secara umumnya, falsafah merupakan satu bentuk disiplin ilmiah yang dibentuk sebagai satu kebenaran yang umum dan asas kepada manusia. Antara ciri-ciri falsafah ialah satu jalan pemikiran yang menyeluruh, dan tujuan falsafah adalah bagi mencapai kebenaran dalam sesuatu perkara. Konsep insan atau manusia dari segi Islam ialah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling istimewa kerana diberikan akal serta boleh berfikir, berkehendak dan boleh menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Keadaan inilah yang membezakan antara manusia dan haiwan. Dari sudut etimologi, al-insan membawa maksud harmoni, lemah lembut, tampak dan pelupa. Di dalam Al-Quran juga telah menyebut manusia dengan pelbagai istilah. Antara istilahnya adalah al-insan yang bermaksud manusia bersama jiwa dan raganya. Namun begitu, bukan hanya agama Islam mempunyai pandangan terhadap penciptaan manusia. Agama lain juga turut mempunyai pandangan sendiri seperti agama Kristian, Hindu dan Buddha. Selain agama, ahli falsafah dan sains turut mempunyai teori dan pandangan yang berbeza tentang kewujudan manusia itu sendiri. Seterusnya, kejadian manusia dari aspek agama terdapat 4 jenis. Yang pertama, Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Jadi, saya akan menerangkan tentang kejadian manusia dari aspek agama Islam. Menurut Al-Quran dan Hadis, di mana ia merupakan panduan bagi agama Islam, terdapat 3 tahap kejadian manusia. Yang pertama adalah kejadian Nabi Adam AS, kedua, kejadian Siti Hawa, dan ketiga adalah kejadian umat keturunan Nabi Adam AS. Jadi, mari kita lihat satu persatu. Menurut kejadian Nabi Adam AS, ianya bermula dengan peringkat pengumpulan tanah bumi dalam bentuk turab atau tanah yang berdebu. Seterusnya, dari tin, iaitu tanah liat. Pada peringkat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyaringkan debu bagi mendapatkan saripatinya atau sulalah min tin, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil salah satu bahagian yang hanya benar-benar bersih dan suci. Kemudian, tanah itu akan dicampurkan dengan air untuk membentuk tanah liat atau tin. Pada peringkat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam AS dalam bentuk rupa manusia dan ia kekal selama 40 tahun. Kemudian, hama'an masnun, tanah yang berbau, dan seterusnya salsal, yakni tanah yang keras. Pada peringkat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia dalam bentuk tembikar atau tanah yang keras. Ia mengambil masa selama 40 tahun lamanya. Dengan itu, maka genaplah 120 tahun proses kejadian Nabi Adam AS sehingga proses peniupan roh. Dan ia merupakan peringkat terakhir dalam proses pembentukan fizikal Adam AS. Kemudian, setelah selesai peringkat salsal, Allah meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam AS, iaitu naf'al roh, dan kemudian seluruh organ sistem tubuh badannya berfungsi. Seterusnya, kejadian Siti Hawa. Hawa diciptakan setelah kejadian Nabi Adam AS. Hawa diciptakan bagi menjadi pasangan Adam AS. Kemudian, mereka ditempatkan di dalam syurga. Siti Hawa ini diciptakan daripada rusuk kiri Nabi Adam AS. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, dan daripadanya lah Allah menciptakan isterinya, dan daripada kedua-duanya Allah memperkembangbiakkan lelaki atau perempuan yang banyak.
Surah An-Nisa ayat yang keempat. Seterusnya, tahap yang terakhir iaitu kejadian keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bagi menghuraikan proses kejadian keturunan Nabi Adam alaihissalam, marilah kita melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati, yakni berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Jadi, mari kita lihat proses kejadian manusia. Di mana proses kejadian kita semua, iaitu pada tahap yang pertama berasal daripada nutfah. Nutfah adalah peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama setelah berlakunya pencampuran air mani dan sperma. Seterusnya, tahap yang kedua iaitu alaqah. Pada hari yang ketujuh, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim, qarar makin. Seterusnya, peringkat yang ketiga adalah mudghah, di mana tahap organogenesis iaitu darah beku bertukar menjadi seketul daging. Otak, saraf tunjang dan anggota lain mulai terbina beserta sistem pernafasan dan degupan jantung mula terasa. Seterusnya, peringkat keempat iaitu izam dan lahmi, di mana ini adalah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Darah mulai mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Peringkat yang kelima iaitu nash'ah khalqan akhar, di mana penyempurnaan organ yang lebih kompleks seperti perut, usus, hati, kaki, tangan dan buah pinggan. Dan peringkat keenam yang terakhir iaitu nafkur roh, di mana ini merupakan peringkat terakhir iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam bersepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh, termasuklah organ seks. So itu sahaja menurut agama Islam. Saya akan terangkan kejadian manusia daripada aspek agama Kristian. Okey, Kristian berasal daripada bahasa Perancis kuno. Ia juga dipengaruhi oleh bahasa Latin kuno iaitu Kristus. Agama Kristian juga didasarkan pada ajaran Yesus dari Nazaret. Umat Kristian percaya bahawa Yesus itu adalah anak Allah dan juru selamat umat manusia yang datang sebagai Mesias, Kristus. Okey, kejadian manusia dari pandangan penganut Kristian boleh diketahui dari kitab Bible itu sendiri. Penganut Kristian berpendapat bahawa kitab Bible diturunkan pada Nabi Isa AS dalam bahasa Yahudi kuno Ibrani. Kesimpulannya, ajaran Bible lebih cenderung dilihat daripada aspek keagamaan semata-mata. Bermula daripada kepercayaan tersebut, agama Kristian percaya bahawa manusia sebenarnya berasal daripada manusia pertama iaitu Adam dan pasangannya Eve.
Menurut kitab Bible juga, Adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Tuhan selepas penciptaan langit, bumi, siang dan malam, cakrawala dan seumpamanya. Okey, kitab Injil adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keempat-empat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru menurut kepercayaan Kristian. Kitab Injil ini tidak lagi wujud di dunia ini oleh kerana banyak tokoh tambah daripada pendiri-pendiri agama Kristian. Penganut Kristian percaya bahawa Tuhan Yesus yang menciptakan dunia ini dalam masa hanya 6 hari dan mereka percaya bahawa manusia diciptakan pada hari ke-6. Agama Hindu adalah agama yang tertua yang dikenali di dunia dan juga merupakan agama ketiga terbesar di dunia. Agama Hindu ini berasal daripada benua India. Pada zaman sekarang juga, India adalah antara 5 negara yang mempunyai majoriti penganut agama Hindu yang tinggi. Agama Hindu mengajarkan bahawa manusia secara badani dan rohani, di mana penjelmaan semula roh yang jasadnya telah mati. Asas penciptaan manusia menurut agama Hindu adalah Brahman, iaitu Tuhan mereka, telah menciptakan alam semesta ini secara bertahap dan terus berevolusi. Proses ini amatlah panjang. Brahman telah menciptakan unsur pertama iaitu roh sebagai teras bagi menghidupkan segala makhluk. Setelah alam semesta telah terbentuk, tumbuhan, haiwan dan juga manusia diciptakan untuk melengkapi alam semesta. Sari daripada Pancahambhuta telah mencipta 6 jenis rasa iaitu manis, masin, pahit, kelap, masam dan pedas. Diri rasa ini telah bergabung dengan unsur lain iaitu cita, budi, ahamkara, manah, dasendriya, pacatamatra dan Pancahambhuta. Hasil sebatian unsur tersebut telah berjaya menghasilkan 2 benih kehidupan iaitu Sukla, benih lelaki dan Suvanita, benih perempuan. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan mereka ialah Syayambumanu yang membawa erti makhluk yang mampu mengembangkan diri sendiri dan mempunyai keupayaan untuk berfikir. Namun begitu, Syayambumanu bukanlah nama seorang individu, tetapi merupakan nama suatu spesies. Setelah manusia pertama wujud atas kehendak Tuhan, maka manusia sendiri harus mengembangkan spesiesnya sendiri. Ajaran Hindu mengenai manusia adalah seperti yang kita fahami, agama Hindu telah mengajar penganut agamanya tentang kelahiran semula. Namun begitu, kejadian dan kewujudan manusia di dunia ini telah dianggap sebagai malapetaka dan penderitaan. Mereka yakin bahawa kelahiran semula ini merupakan satu proses hukum karma. Jika manusia itu masih lagi terikat dengan kehidupan di dalam dunia, mereka akan lahir semula dan hidup semula di dunia ini sehingga mereka mampu membebaskan diri mereka sendiri daripada ikatan karma tersebut. Pembebasan diri daripada ikatan karma ini dipanggil moksha. Menurut falsafah Vedanta, manusia akan terlepas dari penderitaan ini jika seorang manusia itu insaf sedalam-dalamnya dengan jiwanya sebahagian dari Tuhan dan mematikan jiwa manusianya. Dengan cara ini, roh manusia tidak akan lahir lagi di dunia. Malah, rohnya telah bersatu dengan Tuhan. Selain itu, falsafah Sankhya menyatakan bahawa manusia boleh terlepas daripada penderitaan ini dengan menginsafi diri mereka. Penginsafan ini mestilah membuatkan jiwa mereka tidak lagi berada pada benda atau sesuatu. Cita-cita tertinggi manusia adalah mampu melepaskan dan berpisah dengan sesuatu benda itu selama-lamanya. Mereka juga percaya bahawa manusia ini mempunyai kasta tersendiri. Terdapat 5 kasta di mana itu terdiri daripada Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudra dan Parya. Setiap kasta tidak boleh bercampur mengikut kehendak sendiri. Kasta atasan boleh bercampur dengan kasta atasan, tapi tidak dibenarkan bercampur dengan kasta rendah, begitu juga sebaliknya. Seterusnya ialah kejadian manusia pada pandangan agama
Buddha. Okey, Buddha merupakan salah satu perkataan Sanskrit yang membawa maksud sebuah kebenaran. Putera Siddhartha Gautama merupakan seorang putera raja yang dilahirkan pada 560 sebelum Masihi yang memberikan atau memperkenalkan perkataan Buddha. Proses kejadian manusia menurut pandangan agama Buddha berlaku melalui proses yang lama. Proses ini juga melalui beberapa evolusi. Proses evolusi ini sama dengan teori evolusi Darwin tetapi mempunyai beberapa perbezaan. Dalam agama Buddha, ia terdapat 4 sebab mengapa jasad timbul dan berkembang dalam proses kejadian manusia. 4 sebab mengapa jasad timbul dan berkembang dalam proses kejadian manusia mengikut fahaman agama Buddha ialah pertama sekali, jasad muncul kerana karma sebagai penyebab yang disebut juga sebagai karma carupa. Yang kedua, jasad muncul kerana utu, iaitu haba sebagai penyebab ialah utu carupa. Yang ketiga ialah penyebabnya ialah cita yang disebut juga sebagai cita carupa. Dan yang terakhir, ahara iaitu makanan yang disebut juga sebagai ahara carupa. Kejadian manusia melalui 4 evolusi mengikut agama Buddha. Okey, evolusi pertama ialah proses pengerasan bumi dari zat cair ke padat. Daripada ini, manusia mula muncul di bumi. Manakala manusia yang pertama kali muncul di dunia bukan seorang, tapi banyak. Mereka muncul bukan kerana kemahuan makhluk tertentu, tapi kerana proses evolusi kejadian manusia. Proses kejadian manusia ini dihuraikan di dalam Agana Sutta, Sutta Patika dan Dhyana Nikaya yang terdapat dalam agama Buddha. Makhluk-makhluk yang meninggal di Abhasara iaitu alam cahaya, menurut agama Buddha biasanya dilahirkan semula di bumi sebagai manusia. Okey, evolusi kedua ialah terdapat di antara makhluk-makhluk itu memiliki sifat khianat atau tamak, lalu mereka memakan sari tanah yang bermaksud muncul dari air dalam agama Buddha. Mereka diliputi oleh rasa sari tanah itu dan ini menyebabkan nafsu keinginan muncul dalam diri mereka. Melalui evolusi ini juga makhluk atau manusia mempercayai bahawa matahari, bulan, bintang dan alam semesta wujud. Seterusnya, evolusi ketiga pula, mereka makan sari tanah yang bermaksud muncul dari air tersebut semula. Oleh itu, tubuh badan mereka menjadi padat dan muncul dalam pelbagai bentuk tubuh yang berbeza antara satu sama lain. Contohnya, ada dalam kalangan mereka yang memiliki tubuh cantik atau buruk. Berdasarkan kajian semula masing-masing, kesan daripada perbezaan tersebut ia menyebabkan wujud perasaan sombong dan dengki terhadap kejadian masing-masing. Menurut pandangan agama Buddha, pada evolusi ketiga, mereka mempercayai wujudnya tumbuh-tumbuhan seperti cendawan, padi dan tumbuhan mencala seperti pokok. Okey, evolusi terakhir iaitu evolusi keempat ialah pada fasa ini proses pembentukan manusia berlaku. Setelah wujud tumbuhan, antara kelebihannya ialah makhluk mula menikmatinya. Hasil daripada mereka menikmatinya, ini menyebabkan tubuh badan mereka menjadi lebih padat sehingga terhasil perbezaan tubuh antara lelaki Purisalingga dan perempuan Ihtilingga. Mereka saling memperhati tubuh badan antara satu sama lain sehingga timbulnya perasaan nafsu, indriya, maka berlakunya hubungan yang dipanggil mehtuna dalam agama Buddha. Jelas daripada ini, ia terhasil populasi manusia yang banyak dari semasa ke semasa dalam proses kejadian manusia dalam agama Buddha. Kemudian, kita melihat kejadian manusia dari aspek falsafah. Di sini terdapat 2 jenis, iaitu menurut falsafah dan juga sains. Jadi, saya akan menerangkan kejadian manusia dari aspek falsafah. Menurut aspek falsafah, ini berdasarkan teori evolution atau lebih dikenali teori Darwin. Teori ini diasaskan oleh Charles Robert Darwin.
Menurut teori Darwin, kejadian manusia itu adalah berasal daripada binatang, khususnya dari binatang yang berupa kera atau mawas manusia. Ini kita dapat lihat gambaran kejadian manusia menurut teori Darwin di mana berlaku evolution, perubahan dari semasa ke semasa. Kita boleh lihat berdasarkan gambar ini. Kembali kepada teori Darwin bahawa manusia bukan saja dekat kepada binatang mengenai strukturnya, namun juga berasal dari binatang-binatang. Demikian halnya dengan kera. Melalui kebiasaan tertentu yang dilakukan, akhirnya organisme berubah secara turun-temurun dan jadilah manusia. Dari sinilah Darwin sehingga mengklaim bahawa manusia berasal dari kera. Namun, teori ini tidak logik dan tidak masuk akal sama sekali. Terusnya, kejadian manusia daripada aspek sains terbahagi kepada 3 fasa. Fasa pertama iaitu fasa zygot yang mana pembelahan sel. Fasa kedua adalah fasa bayi yang disebut sebagai embrio dan fasa yang terakhir adalah fasa fetus. Okey, rajah ini menunjukkan perkembangan embrio menjadi bayi. Saya dapat rumuskan apa yang saya fahami daripada kertas kerja ini. Saya telah memahami maksud kejadian manusia dari aspek agama, iaitu agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha, serta dari segi aspek falsafah, iaitu falsafah dan sains, di mana menurut Islam terdapat 3 tahap yang berbeza. Tiga tahap kejadian manusia yang berbeza, iaitu tahap yang pertama, tahap kejadian Nabi Adam AS. Kedua ialah tahap kejadian Siti Hawa, iaitu isteri Nabi Adam AS, melalui tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Tahap ketiga adalah kejadian keturunan Nabi Adam AS, iaitu kita semua melalui beberapa peringkat, iaitu nutfah, alaqah, mudghah, izam dan lahmi, nash'ah khalqan akhar dan nafkhur ruh. Seterusnya, bagi Kristian, mereka percaya kewujudan manusia ini bermula daripada penciptaan Adam dari debu tanah dan kemudian menciptakan Eva, iaitu Hawa dari rusuk kiri yang diperkatakan di dalam kitab Bible. Melalui kitab Injil, mengikut Kristian, mereka percaya yang Tuhan mencipta seluruh alam dan isi-isinya selama 7 hari dan mencipta manusia itu adalah pada hari ke-6. Menurut Hindu dan Buddha, mereka percaya penciptaan manusia itu adalah dari unsur-unsur dan evolusi-evolusi yang dicipta oleh Tuhan. Seterusnya, melalui aspek falsafah, mengikut falsafah teori Darwin, manusia itu berasal daripada kera atau mawas. Teori ini adalah tidak logik dan ditolak sebulatnya oleh sains, di mana sains telah mengkaji sendiri proses kejadian manusia itu secara jelas mengikut fasa-fasa dan perkembangan bayi tersebut. Kesimpulannya, proses kejadian manusia ini terdapat pelbagai jenis kepercayaan serta pendapat mengikut fitrah manusia yang percaya kewujudan Tuhan yang mencipta. Namun, kita dapati proses kejadian manusia ini telah diceritakan selengkapnya di dalam Al-Quran dan dikaji oleh sains dengan lebih dalam dan terperinci. Sebagai rumusan, pada pandangan saya, banyak pendapat atau agama yang membincangkan soal kejadian manusia di dunia ini. Hal ini kerana manusia tidak yakin dan terlalu percaya pada ajaran nenek moyang mereka. Kebanyakan agama-agama ini juga bercanggah dan tidak logik oleh akal fikiran kita. Sebagai contoh, agama Kristian percaya bahawa manusia ini sebenarnya berasal daripada manusia pertama iaitu Adam. Bagi agama Hindu pula, mereka percaya Tuhan mereka iaitu Brahman telah menciptakan alam semesta ini secara bertahap dan terus berevolusi. Manakala agama Buddha, mereka percaya yang mana kejadian manusia ni perlu melalui 4 evolusi juga. Dan mengikut falsafah, mereka percaya bahawa dengan teori evolusi iaitu teori Darwin. Dengan semua pandangan-pandangan tersebut dan falsafah tersebut, agama Islam dan Al-Quran memang menolak sekeras-kerasnya pandangan dan kepercayaan ini.
Hal ini kerana Al-Quran telah menceritakan kejadian manusia dalam surah Al-Mu'minun. Jadi sebagai umat Islam, saya percaya dan yakin dengan kejadian manusia yang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dengan kajian sains. Okey, rumusan daripada saya tentang kajian ini ialah ringkasnya setelah melihat kepada keempat-empat agama tersebut, iaitu agama Islam, Hindu, Kristian dan akhir sekali Buddha, ia dapat dirumuskan bahawa setiap agama dan kepercayaan mempunyai perspektif yang tersendiri tentang kejadian manusia dan tujuan kehidupan di dunia ini. Ini dapat dilihat bahawa setiap agama mempunyai nilai perspektif yang berbeza dalam proses kejadian manusia mengikut fahaman agama masing-masing. Terdapat dua aspek lain selain agama yang turut mempunyai perspektif tersendiri dalam proses kejadian manusia, iaitu aspek falsafah dan sains. Menurut aspek falsafah, ia jelas dilihat bahawa manusia dicipta untuk berinteraksi dengan manusia. Ia dapat dilihat bahawa manusia saling bergantung dan memerlukan antara satu sama lain. Manakala dari sudut aspek sains, mengikut kajian sains, manusia adalah satu individu yang terdiri pada sel daging, tulang, saraf, daging dan lain-lain yang membentuk janin dalam rahim ibu dan tumbusan ia secara evolusi. Setelah janin itu sempurna, ia dilahirkan sebagai bayi. Ini demikian menunjukkan bahawa setiap aspek mempunyai perbezaan dalam menjelaskan tentang kejadian manusia. Rumusan berdasarkan fahaman saya adalah setiap agama mempunyai pandangan dan teori tersendiri dalam aspek kejadian manusia. Begitu juga para pekaji dan ahli falsafah yang mempunyai teori tersendiri bagi aspek ini dengan membuktikan dengan fakta falsafah dan sains. Jika kita teliti pada agama Islam dan agama Kristian, agama ini mempunyai pandangan yang agak serupa tentang proses kejadian manusia. Hal ini kerana kedua-dua agama Islam dan agama Kristian adalah merupakan agama samawi yang berbawa maksud agama dari langit. Bagi agama Hindu dan Buddha pula, kedua-dua agama tersebut mempunyai pendapat yang hampir sama dalam proses kejadian manusia ini. Mereka percaya akan kelahiran semula. Namun begitu, masih terdapat bezanya di mana agama Hindu mempercayai tentang kewujudan jiwa, manakala agama Buddha pula tidak mempercayainya. Agama Kristian, Hindu dan Buddha percaya manusia ini lahir dalam dosa dan perlu mencari jalan untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Namun begitu, Islam mengatakan seorang manusia yang baru lahir ke bumi itu suci daripada sebarang dosa yang diibaratkan seperti sehelai kain putih kosong yang bersih. Seterusnya, proses kejadian manusia mengikut teori ahli falsafah, iaitu teori Darwin, amatlah tidak masuk akal di mana teori ini menyatakan bahawa manusia itu adalah haiwan yang berevolusi, iaitu mawas yang berevolusi. Dan fakta ini amatlah bertentangan dengan Islam. Walau bagaimanapun, sains telah membuktikan kebenaran proses kejadian manusia yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Oleh hal demikian, kita hendaklah mempercayai tentang kebenaran yang dinyatakan di dalam Al-Quran kerana sudah banyak isi-isi Al-Quran telah dibuktikan oleh sains di mana bukti itu wujud dengan melakukan kajian dan bukan hanya fakta yang dihamburkan dengan sesuka hati. Kesimpulannya, kepelbagaian perspektif atau pandangan daripada aspek agama, aspek falsafah maupun aspek sains tidak menafikan kewujudan Tuhan sebagai faktor kejadian manusia. Jelaslah ini menunjukkan bahawa kejadian manusia adalah untuk mengenali Tuhan yang sebenarnya mengikut perspektif dan fahaman agama masing-masing. Sekian, ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih Ustazah.